hospital terbaring macam mayat. Alhamdulillah, sebab Allah bagi saya sambung nyawa tu, dah sangat-sangat bersyukur. My advice pada pengacara yang di luar sana, try to be yourself. Masalahnya bila kita sebut be yourself tu, ramai yang tak boleh jawab. Who am I? Kalau betul saya dibela, saya tak perlulah nak keluar bekerja susah payah, saya rasa. Entah apa terjadi, lidah kuku. Hai korang! Akhirnya, selepas 6 hari, kita kembali lagi. Anda sedang menyaksikan rancangan sensasi nombor 1 Malaysia. Bersama dengan saya, Nabila Huda dalam Melody. Minggu ni, kita nak bagi tahu awak banyak isu-isu panas, cerita-cerita sensasi yang kontroversi. Dengar-dengar, ada seorang artis tu ditaja oleh VVIP. Siapa tu? Tu kena tunggu sampai hujung nanti ya. Sekarang ni, keluarkan telefon anda, buka, type Melody TV3 di Instagram, follow now kalau nak tahu hot story. Ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Kalau ada sebarang komen atau kecaman-kecaman indah, silalah letak hashtag Melody TV3. Okay guys, let's move on to our first story. Padahal nak cerita pasal drama yang hebat sekarang ni dekat slot Akasia tu. Siapa tengok? Shah Alam 40,000. Pelakon-pelakon dia memang cukup hebat. Antaranya adalah pelakon kegemaran saya, Kak Umi Aida, ada juga Rita Rudaini, ada juga Datuk Syahriza dan juga pelakon baru Anna Jobling. Bila tengok cerita tu, mulalah I rasa macam I punya life ni a lot of mix. I want to speak English forever and ever. Tu kejap lagi tunggu VT dia. Sekarang ni cerita yang kedua. Pasal Cik Puan Sarimah Ibrahim. Legend tu. Cik Puan Sarimah Ibrahim. Ya Allah, dia tu pengacara, pelakon, penyanyi. Siapa tak kenal dulu, merata-rata muka Cik Puan Sarimah Ibrahim. Lepas tu, she senyap. Kita pun hairan. She dah tak suka ke industri ni. Tup sekarang ni, she dah keluar lagu baru. Korang ingat tak lagu dia dulu macam mana? Pergilah saja, kini kau tiada. Adik-adik memang tak tahu ni lagu lama, dek. Ni zaman-zaman akak dulu. So, dengar-dengar dia macam dah tak sabar nak kasih kita dengar lagu baru dia. Kalau macam gitu, okay, go! Guys, nak bagi tahu ni, Shah Alam 40,000 telah menampilkan ramai barisan pelakon yang mantap, yang memang terbaik, yang memang kita semua minat. Antaranya Datin Paduka Umi Aida, ada Rita Rudaini, ada Datuk Seri Syahriza, Anna Jobling dan ramai lagi. Tapi takkan itu aja. Mesti ada yang lain yang lebih menarik. Tak apa. Kita minta wartawan Melody dapatkan apakah lagi yang terbaik menerusi drama Shah Alam 40,000 ini. Jom kita dengar. Pasang telinga. Datin Paduka Umi Aida, sekarang ni tengah berlangsungnya siaran slot Akasia Shah Alam 40K. Ramai barisan-barisan pelakon hebat. Mungkin boleh ceritakan apa Shah Alam 40K ni? Shah Alam 40K ni dia ada resepi cukup di dalam itu, yang mana dia bercampur dengan cerita family, remaja punya konflik dalam diri, persahabatan, konflik seorang wanita yang dah bergelar isteri dan juga seorang lelaki yang dah bergelar suami. Hai Anna Jobling, buat pertama kalinya menjadi lead pelakon utama untuk drama
Shah Alam 40K. Yelah, sebelum ni pun Aina Jobling pernah berlakon. Kali ni menjadi pelakon utama. Semestinya lain daripada pengalaman yang sebelum ni. Mungkin Aina boleh ceritakan. Memang lain daripada drama yang Aina pernah buat sebelum ni. So nak biasakan diri dalam set tu dengan berlakon, banyak lines kena baca dengan ingat. So tu memang susah, tapi bila dah lama sangat dekat set, almost everyday ni macam akan biasakan diri untuk fit that mindset. So Shafinas Mackenzie ni, dia seorang yang tak tahu apa dia nak dalam hidup dia. Dia suka keluar dengan suami orang, tapi tak sengaja dia tak tahu. Semua ada rahsia masing-masing yang very interesting to watch. Saya bawa watak sebagai Datin Sri Azalina, seorang yang independent dan dia sangat tegas dalam kehidupan dia dan dia ada prinsip dalam hidup. Ada ujian dalam rumah tangga dia, ujian sebagai isteri, ibu dan juga persahabatan dia bersama dengan Datin Rus dan juga Shafinas dalam cerita ni. Of course, bila dah 6 bulan, masing-masing ada diorang punya angin, ketidakpuasan hati, keadaan pandemik macam ini, kita nak syuting susah, tapi itu normal. Kita cari solution dan benda tu jadi reda. Dan dapat bekerjasama pula dengan Isma sebagai pengarah. Masya Allah, dia sangat bagus, dia sangat tenang. Ada banyak juga sebab Ana pun masih baru lagi, so kena tegur lah. Tapi tu memang biasa dalam bidang ni. Kalau you tak kena tegur, macam mana you nak belajar, you know. So for me, I tak ambil the criticism, benda yang tak baik, I take it, gunakan and then try and improve myself as an actress. Bercakap mengenai kena tegur, orang ajar dan sebagainya, Anna pun sekarang dah jadi pelakon, dah jadi lead pula tu, semestinya mendapat banyak kritikan ataupun feedback daripada penonton-penonton kan. Ada yang mengatakan Aina Jobling ni lakonannya masih kayu lah, senang cerita, mempersoalkan credibility Aina Jobling. Apa yang Aina boleh katakan? Orang cakap macam, oh, orang tak faham cerita ni tentang apa sebab ada banyak drama dalam cerita ni. Tapi you kena tengok sampai habis, nanti you akan faham. So mungkin orang macam, oh, kenapa Aina cakap bahasa Inggeris dalam drama ni? One of the main conflicts dalam cerita ni is Datin Rose, Kak Rita punya watak, dia nak belajar cakap bahasa Inggeris. So I memang macam menolong dia. You kena tengok untuk faham. Tak apa, I will prove you wrong. Aina masih baru lagi, so ada a long way to go. Be better, you know, improve. We'll see how it goes. Saya pun bermula dengan kayu juga, tapi belajar. Jangan malu untuk bertanya dengan orang sekeliling. Bagilah mereka peluang untuk sedar alam syuting. Kita yang dah biasa dalam industri ini, bagi tunjuk aja. Bukan mudah untuk orang baru nak masuk, lepas tu nak tengok mesra dengan kamera. Itu semua mengambil masa dan kita bukan ada sekolah acting, tapi diorang boleh juga ada inisiatif yang ada beberapa pelakon yang ada buat kelas acting. We have to give and take. Wow, lama betul kita tidak mendengar cerita tentang Cik Puan Sarimah Ibrahim. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada lagu baru. Nak buat comeback ke? Kalau betul, alhamdulillah, syukur. Saya pun minat juga Sarimah Ibrahim. Jom kita tengok apa cerita-cerita terbaru yang telah Melody dapatkan dari Cik Puan Sarimah kita. Layan. Lebih lagi dalam MCO dan saya sebagai celebrity mental advocate, saya banyak bekerja dalam 2 tahun ni dengan NGO dan bersama mereka yang berjuang dengan kesihatan mental mereka. Kerana suicide ni, topik mengambil nyawa sendiri ni sangat sensitif, sangat relevan dengan keadaan pandemik kita sekarang. Dari situ dapatlah ilham rakan saya, Damien Mikhail. Kita bersama-sama dapat konsep dan idea hasilkan sebuah lagu untuk menyentuh insyaAllah perasaan orang ramai dan memberi kesedaran dan impak tentang kepentingan kesihatan mental. You pun macam jarang kan keluarkan lagu. Adakah ini dikira comeback you sebagai seorang penyanyi dalam industri muzik? I don't know, Fan. Kalau nak jawab secara berterus terang, kadang-kadang kita hasilkan karya tu akan ada live dia sendiri. Dapat viralkan video klip kami yang juga kami akan lancarkan video klip dan lagu pada 10 September ini. Saya tak kejar comeback tau, Fan. Saya tak kejar glamour lagi. My focus adalah untuk membantu semua di luar sana. Saya dah lihat sendiri nombor mereka yang direct message saya dengan masalah dan perjuangan mental mereka. Macam-macam jenis orang di luar sana yang meminta bantuan saya. Saya harapkan dengan lagu ini, kalau dia jadi hit, dia jadi hit. Kalau dia tak jadi hit, sekurang-kurangnya dapat menyentuh dan membantu. Kalau dapat satu orang pun yang tersentuh hati dia, yang dapat harapan dan tidak membuat sesuatu yang akan dikesali, insyaAllah
cukup dengan itu. Bila nak ubat hati peminat yang rindu nak melihat Cik Puan Sarimah mengacarakan program, sebagaimana dengan dunia pengacaraan? Dia offer kan untuk saya mengendalikan rancangan. Cuma dengan anak yang kecil, saya sangat careful dengan pemilihan job-job sekarang. Saya lebih fokus kepada kerja saya sebagai aktivis dan juga as a mental health advocate. Itu adalah fokus saya buat sementara waktu. Maybe insyaAllah bila semua dah kembali normal sedikit, mungkin saya lebih selesa. So I'm waiting. Bila kita melihat kan Cik Puan Sarimah memang otai dalam dunia pengacaraan. Mungkin anda juga pernah melihat pengacara-pengacara baru sekadar mengacara. Pendapat you untuk pengacara masa kini yang muka-muka baru ni? Pendapat tu susah tau. Semua orang ada style masing-masing. Seluruh dunia style pengacaraan dah berubah. Sebab sekarang ni lebih mengharapkan pada influencer dan juga appearance tu lebih penting. Cantik, handsome, current, trendy, ikut TikTok dan sebagainya. Dia banyak penambahan tau. I call it banyak penambahan props yang membantu seseorang pengacara tu. Kadang-kadang ni props ni kalau terlebih, jiwa tu tak terselah. Personality diorang tu hilang sikit. Tak nampak kesilapan, tak nampak dia punya gila-gila. Benda tu semua kena filter sekarang. My advice pada pengacara yang di luar sana, try to be yourself. Masalahnya bila kita sebut be yourself tu, ramai yang tak boleh jawab. Who am I? Apa keunikan yang ada pada diri sebagai seorang manusia, itu yang akan terselah sebagai seorang pengacara. Masih maintain Kak Sarimah Ibrahim. Cantik. Memang nampak still young. I love you lah Kak Sarimah. Okey, ni semua saya nak bagi tahu sikit information. Dengar cerita ada satu filem seram yang baru mendarat di Tonton Cinema. Cerita apa tu? Anda kini boleh menonton. Kejap sayang, prompter tu perlahan sikit sayang. Biasalah, bila kita buat secara virtual ni anak kita jadi kru. Prompter sudah naik atas lah, mata I sudah pandang atas. Bawah sikit. Cerita apa tu? Anda kini boleh menonton filem seram dari Indonesia, Rumah Belanda, yang mengisahkan tentang seorang penulis yang diganggu entiti misteri di sebuah banglo tinggalan zaman Belanda. Mampukah dia merungkai misteri di sebaliknya? Kalau nak tahu, langgan sekarang di www.cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi Tonton. Good job, my prompter girl. Okey, kita berehat dulu ya. Kat hospital terbaring macam mayat. Alhamdulillah, sebab Allah bagi saya sambung nyawa tu, dah sangat-sangat bersyukur. Sakit ini adalah memberikan kesedaran dan keinsafan pada dalam diri. Kita kembali lagi dalam Melody bersama dengan saya, Nabila Huda. Okey guys, kita nak cerita sikit. Saya rasa korang pun tahu kalau tengok Instagram, ramai rakan-rakan artis kita yang dikabarkan dijangkiti COVID-19. Kami di sini mendoakan semuanya baik-baik saja dan saya juga doakan anda semua pun kalau boleh dijauhi. Tapi ni nak cerita pasal penyanyi kita, Fazli Zainal. Kabarnya dia dah keluar daripada hospital selepas 29 hari dan dia nak keluarkan lagu terbaru. Good job Fazli Zainal. Dan yang kedua pula, penyanyi Ipoh Hafiz. Kalau korang mengikuti Instagram dia, dah nampak sekarang ni Ipoh Hafiz posting pun dah unsur-unsur perlainan sikit. Baju pun dah tukar jubah, dah bersama dengan serban. Adakah Ipoh Hafiz akan meninggalkan dunia seni ni? Kalau nak tahu, kita kena dengar seni daripada mulut mereka. Okey, go! Penyanyi yang popular menerusi lagu Harapan, siapa lagi kalau bukan Fazli Zainal. Sebelum ini, beliau dimasukkan ke hospital selama 29 hari kerana COVID-19 dan alhamdulillah syukur Fazli kini semakin sembuh dan juga melancarkan single terbarunya Mantan Yang Terluka
yang dihasilkan sebelum beliau sakit. Semoga segala urusan Fazli dipermudahkan dan semoga sembuh seperti biasa. Pastinya ramai mengetahui kan, Fazli sebelum ini telah dimasukkan ke hospital kerana akibat COVID-19. Jadi Fazli sendiri nak berkongsikan bagaimana dengan keadaan kesihatan sekarang ni kepada peminat-peminat yang sentiasa mendoakan buat Fazli. Sekarang ni saya alhamdulillah dah discharge daripada hospital. Cuma doktor bagi tahu selepas kita buat imbasan CT scan, 75% daripada paru-paru saya rosak. Jadinya sekarang ni dalam proses tempoh rawatan lah, nak memulihkan semula keadaan paru-paru saya. Saya bersama dengan Cikgu Deli dan juga insyaAllah Datuk Syafinas pun akan pantau saya. Kita gunakan teknik vocal scale untuk kuatkan paru-paru dan kembangkan paru-paru lah. Sebab nafas saya pun sekarang pendek-pendek. Tempoh masa 29 hari tu agak lama kan, bertarung untuk meneruskan kehidupan atau kata nak sembuh lah, lebih kurang peluang kedua. Dan Fazli juga ada berkongsi masa tu memang dah ingat mati, dah ingat azab kubur semua. Jadi apa yang Fazli boleh katakan apabila diberikan kesihatan yang baik selepas mengalami sakit ini? Alhamdulillah, sebab Allah bagi saya sambung nyawa tu dah sangat-sangat bersyukur. Kat hospital terbaring macam mayat. Saya paksa diri untuk solat, tapi semalam saya berjaya sujud sampai saya menangis. Alhamdulillah, sangat-sangat syukurlah. Katil sebelah meninggal depan mata saya. Uncle Chinese ni sampai dia tunjuk dekat atas shilling, tapi saya tak tahu apa yang dia nampak. Beberapa jam selepas tu dia tak ada dah. Mungkin dia tunjuk malaikat ke. Jadi point saya, malaikat tu berada di mana-mana dan sekarang ni sangat busy. Kita yang sekarang ni tengah relax. Jadi sementara banyak masa, saya sarankan buatlah amal ibadat sebanyak mungkin dan sebarkan kebaikan sebab kita tak tahu bila nyawa kita kena tarik. Jaga SOP, ambil vaksin. Saya rasalah kalau saya sempat ambil hari tu vaksin, insya-Allah saya mungkin tak teruk macam ni. Tapi sebabkan saya ikut MySejahtera kan, tarikh yang sepatutnya saya vaksin tu saya dah mula ada gejala. Tapi alhamdulillah lah, syukur semuanya selamat. Saya hidup 43 tahun, Allah bagi saya sakit masuk hospital. Ini pertama kali seumur hidup saya, 29 hari. Jadi nikmat apa lagi yang saya nak dustakan? Saya fikir Allah memang sayang saya sangat-sangat. Allah bagi saya ruang dan peluang, bertaubatlah sungguh-sungguh. Kita tahu Fazli popular dengan lagu Harapan, dengan vokal You. Jadi selepas COVID ni pastinya menjejaskan sedikit suara You. Macam mana kalau lepas ni ada rezeki buat persembahan, rezeki ni nak mempromosikan lagu baru lagi? Untuk ketika ni verse lepas lah, boleh lah. Saya belum start lagi kelas nafasan tu semua. Tapi adalah benda-benda yang dia buatkan saya ada suara balik semula. Sekarang ni dah jelas berbanding dengan yang masa saya dalam hospital. Cuma mungkin nafas saya masih pendek-pendek lagi. Tapi tak apa, progres tu kena perlahan-lahan. Mengikut perancangan doktor 3 hingga 6 bulan. Tapi saya rasa insya-Allah sebulan 2 ni macam dah okey. Ya. Kalau orang katalah biasalah dah sembuh-sembuh, dah bertarung 29 hari, terus keluarkan lagu. Apa yang Fazlin katakan? Selalunya orang kata ialah ambil masa dulu kan, mungkin berehat ke bagaimana ke. Apa yang Fazlin katakan? Saya terlibat dengan projek ni daripada bulan Jun tahun lepas. Bulan Julai saya merakamkan lagu ni. Jadi sampai sekarang ni dah September, dah setahun lebih. Sepatutnya lagu ni memang kita rancang waktu ni lah. Kebetulan takkanlah saya nak minta penyakit COVID ni kena kat saya. Semua pun tak nak penyakit COVID ni. Tapi perancangan music video keluar tu semua memang dah dirancang. Cuma kita tak ada fix date lah. Saya dapat banyak sangat doa, kata-kata wish daripada semua peminat. Dan sebagai menghargai mereka semula, saya bagi pula hadiah kepada mereka. Kita share apa yang kita ada. Setiap kata yang terungkap. Aha, ini pula kisah tentang komposer dan penyanyi Ipoh Hafiz. Seperti kita lihat sekarang ini, Ipoh Hafiz tampil dengan imej yang berbeza. Alhamdulillah, syukur. Jom kita bersama dengan Ipoh Hafiz. Kita tengok penampilan Ipoh kali ini nampak berbeza. Ramai yang melihat perubahan Ipoh sejak ke belakang ini. Yang lebih baik orang kata, apa yang Ipoh boleh kongsikan perubahan ini kepada peminat di luar sana? Subhanallah. Yang pertama sekali, syukur pada Allah. Sebelum saya masuk industri, saya memang pernah masuk pondok sekejap, belajar agama. Jadi
asas-asas tu saya belajar tetapi saya tidak praktikkan dalam diri saya. Jadi apa yang saya boleh kongsi sebelum ni, diri saya sering diuji dalam keadaan sakit. Bila saya sakit, saya tahu sakit yang Allah bagi ni adalah untuk mencuci dosa-dosa kita. Jadi dekat situ bila saya sakit, saya rasa syukur sangat pada Allah. Sakit ini adalah memberikan kesedaran dan keinsafan pada dalam diri. Ipoh, dengan penampilan sebegini kan, ada orang berkata, adakah Ipoh telah join tabligh? Subhanallah. Dalam Malaysia ni kita terkenal dengan jemaah-jemaah tabligh. Jadi kawan-kawan Ipoh pun banyak jemaah-jemaah tabligh. Tetapi Ipoh belum kesempatan lagi untuk masuk ke dalam kumpulan-kumpulan. Jadi kalau satu hari nanti memang kawan-kawan ada juga yang jemput, kita nak sebab kita sama-sama aliran. Tak ada masalah sebabnya masing-masing sama je. Niatnya satu untuk mendapat keredaan Allah. Berbalik kepada kerjaya Ipoh sendiri, bagaimana melihat kerjaya selepas ni? Adakah Ipoh akan lebih fokus kepada kerjaya di belakang tabir ataupun sebaliknya? Mungkin Ipoh boleh kongsikan di sini kerjaya selepas ini. InsyaAllah saya akan teruskan tapi dalam bidang yang saya buat lagu-lagu ketuhanan. Lepas tu saya nak lebih fokus untuk dalami ilmu dakwah insyaAllah. Okey, semoga segalanya dipermudahkan. Okay guys. Alright, ni nak share lagi satu information. Sesuatu yang baru 9 September ini di TV9. Dengarnya, banyak program-program menarik yang disediakan. Nantikan kemunculan Datuk Roshamno, Alif Sata, Naim Daniel, Amira Rosli, Zarif Zafri dan ramai lagi. Teruskan menonton TV9 dan jangan lupa ikuti ke semua platform media sosial TV9 @TV9 Malaysia untuk info dan update terkini. Okey, kita berehat dulu yuk. Untuk plaintiff Siti Nurdiana, dia adalah yang kena filekan jawapan kepada pembelaan defendant ni lah. Lepas dia dah filekan nanti akan ada arahan untuk dokumen dan untuk teruskan perbicaraan. Dia ni kena approve dulu. Dia boleh panggil dia tu Mami, jalan. Kalau tak, bye-bye. Nah semuanya. Dah kembali ke? Yelah, siapa lagi bukan saya? Nabila Huda dalam Melody. Ni, nak cerita pasal bunga. Siapa tak kenal dengan Baba Jebat? Dengar-dengar sekarang, saya tahu. Semua orang tahu, semua orang nampak dekat Instagram. Diorang ada komen-komen each other. Habislah hancur, berderai hati wanita-wanita dekat luar tu. Janganlah begitu. Cinta tu kan baik. Jadi dengar-dengar cerita, diorang sekarang ni sedang cinta PKP. Bersama artis wanita yang cantik tu. Kalau betul, apalah salahnya? Silalah go, Shahnaz Ahmad. Itu Shana Ahmad. Sekarang ni kita nak cerita pasal benda serius pula. Janganlah ketawa-ketawa, okey? Ini pasal 5 sekawan. Yang gaduh tu, yang dekat Instagram sebelum ni, yang seorang live tu semua. Dengar-dengar, defendant 5 sekawan dah bersedia untuk berada di mahkamah. Kita tak nak cakap apa-apa. Takut kita salah bual. Okey, go. Entah kenapa, sambutan hari jadi pelakon Shahnaz Ahmad dan anaknya Jebat yang disambut baru-baru ini rasa macam sweet sangat. Rasa macam special sangat. Agaknya sebab Azira hadiahkan kek untuk Shahnaz tahun ini. Ada apa-apa ke tu? Kalau betul, kita doakan yang terbaik. Sebelum tu, kita nak tanya jugalah perkembangan terkini Shahnaz Ahmad. Tengah buat apa tu? Ramai yang nak tahu perkembangan seni lakon Shahnaz. Silakan. Sekarang ni banyak pada bisnes lah. Mamu Barista, lepas tu pada YouTube. Ni salah satunya ni, YouTubers ni. Itulah abang, nak tanya juga penampilan Jebat, adakah nak menjadikan Jebat sebagai YouTuber juga ke, ataupun macam abang nak menggunakan Jebat yang kita tahu Jebat comel kan, semua orang macam nak tengok Jebat. Sebenarnya selalunya memang tak maulah pakai dia ke apa ke untuk gunakan dia masuk dalam YouTube ke apa, tapi kadang-kadang bila kita nak shoot tu nyeten kena jaga, so tak nak kena jaga dia jugalah kan. Kalau kita letak dia kat tepi sekali dia mengamuk. Maknanya tak ada istilah abang nak menggunakan Jebat. Tak ada lah. Kalau nak guna tak payah dia lagi famous pada saya kot. Okeylah, yang ni kita nak tanya mengenai tahun ni punya birthday celebration agak overwhelming, agak istimewa pada abang. Abang Shahnaz mungkin boleh jawab persoalan adakah ini dalam proses mengenali hati budi Azira? Semua kita serahkan kepada yang kuasa lah. Tapi bagi saya kawan dengan semua orang. Saya kawan ramai.
berkawan dengan perempuan, ni perempuan tu. Tetapi setakat kawan je lah, tak ada lah lebih pada tu. Tetapi kalau ada lebih pada tu pun saya rasa biarlah antara saya dengan dia ke ataupun dengan siapa-siapa pun saya cakap macam tu. Tapi apa yang saya boleh cakap dekat sini, Azira seorang yang sangat-sangat baik orang dia. Dia tu lembut orang dia. Sangat lembut. Nak bercakap pun susah nak tinggi suara. Tapi kalau dia tinggi sekali tu boleh terkencing kat dalam seluar. Jadi status antara abang dengan Azira sekarang ni berkawan rapat ataupun teman tapi mesra ke? Saya akan cakap lebih kepada berkawan. Kalau ada lebih pada tu, hampa kahwin lah tak boleh. Sebab apa yang ni? Big boss. Dia ni kena approve dulu. Dia boleh panggil dia tu mami, jalan. Kalau tak, bye-bye. Macam ni kita nak tanya ni, Jebat. Apa ciri-ciri mami yang Jebat nak? Kau nak mami macam mana? Kau tanya ni. Ha? Kau nak mami macam mana? Boleh nak upin-upin ni mami ke macam mana? Mungkin abang nak tolong jawab ciri-ciri wanita yang abang nak. Kalau kita masa muda-muda tu bolehlah demand kan. Tapi bila dah tua-tua ni dia lebih kepada keserasian. Orang kata fall into the puzzle tu dia ada yang ngam. Ada setengah tu macam kita tak boleh cerita pasal cantik. Tapi cantik tu memang pastilah. Memang kriteria. Tak tahu lah, nasib lah. Suka hati aku lah. Aku nak minta yang cantik. Kalau aku tak cantik, nak pasal lah apa. Rasanya Azira menepati kot ciri-ciri yang abang cakap tadi Boleh cakap memang tepat lah. Memang dia ada lah ciri-ciri tu. Of course lah. Ada terbaca hari tu kalau nak jadi mami Jebat kena melalui proses tapisan dulu, kena rujuk dengan ibu Jebat. So apa kata abang? Ya pun tak tahu, terkejut juga dia cakap macam tu. Tapi betul tak juga kalau ikut apa yang dia cakap tu. Dia kan mak betul. So nak kena tengok lah mak tiri. Jadi bapak tiri ni lain cerita. Bapak tiri dia tak peduli sangat pasal anak. Tapi kalau mak tiri ni saya lagi tahulah dia macam nak lebih perhatian ke apa semua. Mestilah mak betul dia nak sure saya lagi kena marah ke apa ke. Saya mak dia angin pula. Tapi bagi saya it's benda yang betul lah juga. Mak dia kena usaha juga. Jaga anak dia mestilah dia tak suka. Mestilah kita tengok dia. Bapak dia kerja umur bagus tu. Alhamdulillah lah. Panas. Yang ni memang panas. Yang ini memang panas. Kontroversi yang melibatkan 5 individu yang didakwa mengaibkan penyanyi Siti Nordiana masih belum sampai ke titik penamat. Bulan lepas, Melody telah mendapatkan kenyataan daripada pihak Siti Nordiana yang menuntut permohonan maaf secara terbuka serta bayaran ganti rugi. Tidak mahu berdiam diri, kini pihak defendant dikabarkan sedang bersiap sedia untuk berdepan di mahkamah. Apa sudah jadi? Jom kita dengar cerita ini. Sekarang kita bersama dengan peguam bela 2 kepada defendant keempat dan kelima iaitu Puan Nurul. Susulan kontroversi yang tengah melanda mengaibkan ataupun dikatakan memfitnah penyanyi Siti Nordiana. Puan Nurul sebagai wakil kepada defendant keempat dan kelima itu, mungkin apa yang Puan Nurul boleh katakan buat ketika ini? Ada sesuatu saman fitnah difalkan, kita akan kajilah. Of course dua-dua pihak akan kata dia punya kes kuat, kita kata kes kita kuat. Biasalah benda tu di mahkamah. Jadi dia ada satu standard untuk menentukan fitnah atau tidak. Menurut pendapat kita sebagai peguam, kita percaya terdapat pembelaan yang kuatlah berikutan kata-kata yang diadukan tu. Mereka percaya tiada unsur fitnah lah. Kita memang bersedialah untuk membela. Bercakap mengenai bersedia, bagaimana tahap persediaan yang dibuat pada ketika ini oleh Puan Nurul dan juga defendant yang keempat kelima itu? Sebenarnya mahkamah sedang menetapkan tarikh bicara dah. Untuk plaintiff Siti Nordiana, dia adalah yang kena filekan jawapan kepada pembelaan defendant ni lah. Lepas dia dah filekan nanti akan ada arahan untuk dokumen dan untuk teruskan perbicaraan. Jadi sekarang kita tengah busy lah kumpul dokumen dan buat penyata saksi dan sebagainya untuk teruskan dengan perbicaraan. Semuanya lepas dia dah saman, kita file pembelaan, dia file jawapan, dokumen dan jumpa di mahkamah tu. Maksudnya kita akan menghadiri perbicaraan tersebut lah. Di sebelah sini ada versi mereka tersendiri. Kita harap mahkamah akan dapat lihat versi yang defendant keempat dan kelima, yang mana saya kira tiada fitnah tersebut. Tiada fitnah ni maksud dia tidak mematuhi elemen fitnah lah. Jadi kita tak boleh nak sensationalize juga sebab dia kes mahkamah kan. Jadi kita tertakluk kepada undang-undang tertentu. Jadi kita pun tak boleh nak bahayakan atau prejudiskan lah hak defendant keempat dan kelima kalau saya cakap. Kami tidak takut kerana kami berada di pihak kebenaran. Mungkin Puan Nurul sebagai wakil kepada mereka, sejauh manakah tahap kebenaran yang dimaksudkan? Sebenarnya saya tahu Melody memang akan tanya saya sampai dapat jawapan tu. InsyaAllah bila dah ada keputusan nanti kita dapat tahulah kan. Cuma untuk sekarang kebenarannya ada banyak. Kadang-kadang benar cerita tu, kadang-kadang fakta yang dilempar
didakwakan dua-dua pihak pun ada kebenaran dia. Yang penting adalah untuk mencapai satu standard saman fitnah tu, saya rasa mereka ada pembelaan yang baik. Begitu saja. Pihak Siti Nordiana ada membuat tuntutan permohonan maaf secara terbuka dan juga ganti rugi. Mungkin dari side defendant, Puan Nurul memberi nasihat kepada defendant untuk memohon maaf secara terbuka ataupun apa-apa yang perlu dilakukan sewajarnya. Dalam kesemua kes-kes fitnah yang mana-mana pun, termasuk kes di sini, permohonan maaf ni adalah hak masing-masing untuk buat ataupun tidak. Walau bagaimanapun terdapat tuntutan-tuntutan lain selain daripada permohonan maaf tersebut yang menjadikan pembelaan dimasukkan dulu. Kita kena patuh prosedur mahkamah dulu. Lepas tu settlement between parties masih possible. Sekiranya kedua-dua pihak boleh ketepikan persengketaan dan sebagainya, kami peguam tak akan menghalang lah. Cuma daripada segi sudut kerja kita tu memang kita kena bela dulu, masukkan semua yang mahkamah arahkan sebab tak boleh tangguh. Lepas tu nanti kalau pihak-pihak sudi selesaikan dengan baik dengan permohonan maaf, kita akan menggalakkan cara tersebut lah. Macam Puan Nurul cakap tadi, sedang menunggu tarikh pembicaraan untuk mahkamah kan, dan sekarang pun tengah buat persediaan yang sewajarnya. Puan Nurul adalah wakil kepada defendant yang keempat dan kelima. Mereka mengatakan sebelum ini mereka tidak boleh memberi kenyataan selain daripada Puan Nurul. Sekiranya kalau kami pihak Melody ingin menghubungi mereka untuk memberi kenyataan, adakah Puan Nurul sendiri boleh memberi izin? Saya tak pernah membuat apa-apa halangan untuk memberi kenyataan. Apa yang saya maksudkan adalah kenyataan-kenyataan seperti mana yang tidak dibenarkan dan sepatutnya tu, mereka tidak halangan. Cuma kenyataan tu memang akan ditapislah oleh kita sebelum kenyataan tu dikeluarkan lah. Pihak Melody cuba mendapatkan kenyataan daripada pihak Sam dan Aida G, namun tidak dapat dihubungi. Kita tak pasti kenapa tak dapat dihubungi. Apapun, Melody harapkan isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang paling baik oleh kedua-dua belah pihak. Harapnya dapat diselesai dengan baik ya kawan-kawan. Okey, jom. Abi nak share dengan korang sikit information. Tahniah Ejen Ali. Filem animasi pendek Ejen Ali Misi Juang telah memenangi anugerah animasi 3D terbaik di Konten Asia Award 2021 baru-baru ini. Tahniah diucapkan kepada Primeworks Studio, Wow Animation Studios dan pengarah Ejen Ali Misi Juang Usama Zaid. Konten Asia Awards merupakan sebuah majlis anugerah yang berprestij. Kandungan terbaik serata Asia termasuklah Singapura, Jepun, Thailand, Taiwan, Indonesia, India dan banyak lagi. Untuk perkembangannya lebih lanjut, anda boleh ikuti di media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube Ejen Ali. Okey. Boleh ke tidak saya nak rehat sekejap? Boleh. Kita jumpa sekejap lagi. Saya tak malu untuk berkata saya mencari suami, saya bukan cari boyfriend. Saya bukan cari sugar daddy, saya bukan cari orang untuk bela saya. Kita kembali lagi dalam Melody bersama dengan saya Nabila Huda. Okey, next. Siapa pula yang call? Orang tengah sibuk recording. Unknown numbers. Who is this? Hello? Yes? Nabila Huda here. What? Nak taja kita? Saya suka macam makanan. Nak taja kehidupan saya? Maksudnya segala-gala? Duit, rumah, kereta, everything. Ish, saya dah kahwin lah bang. Apa ni merepek ni ha? Ada ke orang nak taja kehidupan? Dia tahu tak yang kita ni dah kahwin? She dah ada anak, she dah ada kahwin. Tapi sebenarnya she ni macam ada dengar-dengar cerita pasal my good friend juga, Faradia. Katanya dia ditaja oleh TVIP. Cannot be. Knowing Faradia, I know her, okay? You guys mesti nak buat fitnah kan? Okey, tak apa. Kita sekarang nak tahu sama ada ia betul ataupun fitnah. Jadi kita dengar sendiri pada mulut Faradia. Okey, you go girl. Guys, nak story sikit. Lama Melody tidak menemu bual penyanyi dan pelakon Faradia. Terbaru, Faradia didakwa kehidupannya ditaja golongan VVIP. Tapi betul ke? You all pasti ke cerita ni? Jangan main-main.
tak baik tau. Tapi tak apalah. Sebelum itu, kita tanya dulu perkembangan kerjaya Farhadia. Yang masa kita PKP 3.0 memang saya tak ada berlakon lah. Menyanyi, saya ada rekod single terbaru bersama dengan seorang Korean rapper. He's a new rapper. That is basically my new single yang saya tak nak release dulu because saya rasa belum masa yang sesuai. Tunggu reda sikit COVID ni dan insyaAllah. And then saya ada rekod satu lagu untuk Hari Malaysia which is coming out soon dengan artis-artis lain seperti Emilia, Zulin, Aceh. Saya tertarik dengan collaboration dengan rapper Korean kan tadi. Macam mana boleh memilih untuk bekerjasama dengan rapper Korean? I would like to come up with something different. So bila dengar lagu tu pun sebenarnya memang terus jatuh cinta. It's a very catchy song. InsyaAllah dengan lagu yang baik, dengan komposer yang baik, saya percaya memang lagu tu boleh pergilah. Hopefully lagu tu boleh terbabur macam Bertata di Hati. And then I'm coming up also insyaAllah dengan sebuah lagu balada yang macam Bertata di Hati sebab ramai yang tunggu saya untuk nyanyikan lagu ballad. Lagu ni saya buat sendiri ketika saya mandi sebenarnya. Agak pelik tapi saya tak tahu. Saya tengah mandi, keluar melodi tu, berkisahkan melodi tu semuanya tentang arwah ayah saya. So dalam saya mandi, masa tu saya tak tahu satu perasaan yang lain sangat dengan saya sambil menangis. I'm going to be recording it soon insyaAllah. That is my another single juga sebenarnya. Biasalah kalau melodi tak ada something yang kontroversi, bukanlah melodi. Kita nak tanya sebab kita ada scroll beberapa hari ni yang mengatakan Farhadia didakwa menjadi sugar baby golongan VVIP. Orang cakap patutlah tak terjejas musim-musim COVID ni, nak kata berlakon ke jadi duta tak ada pun katanya. Sugar baby? Saya agak terkejut. Speechless. Sebab berlakon memang tak ada dalam 3-4 bulan ni, tetapi sebelum PKP tu saya alhamdulillah kerja saya berjalan seperti biasa. Tak ada pula saya duduk di rumah tidak bekerja, and I've been in this industry for 17 years. Alhamdulillah. Saya bukan seorang yang boros, saya bukan seorang yang dapat duit, ada duit lebih pergi beli beg baru ke. Sedih sebenarnya sebabnya saya tak tahu macam mana punca cerita tu keluar. Of course I do have friends. Saya berkawan dengan semua jenis manusia. Tapi sampai nak dibela lah kiranya kan. Ya Allah ya Tuhanku, itu satu fitnah yang sangat-sangat besar. Dan saya juga pernah menjadi duta yang saya baru habis kontrak last year. Saya bekerja, saya mencari rezeki. Kalau betul saya dibela, saya tak perlulah nak keluar bekerja susah payah. Saya rasa dalam umur saya begini, saya hanya berdoa hari-hari kepada Tuhan untuk mempercepatkan jodoh saya dengan seorang lelaki yang boleh menjaga saya, yang beriman, yang baik, yang jujur. Alang-alang Farhadia mention yang berdoa untuk mencari seorang lelaki. Mungkin boleh kongsikanlah sekarang ni status masih single ataupun dalam proses ada mengenali hati budi mana-mana lelaki ke? Saya masih single. Dalam masa sama, saya ada mengenali tetapi nothing serious yet. Saya tak malu untuk berkata saya mencari suami, saya bukan cari boyfriend. Saya bukan cari sugar daddy, saya bukan cari orang untuk bela saya. I don't need that. Arwah ayah, ibu saya tak pernah mengajar saya benda-benda yang bukan-bukan, dan saya sentiasa ingat untuk menjaga nama baik keluarga saya sendiri. Oh, begitu cerita dia. Ya, korang ni kan pantang. Ada je cerita-cerita korang buat. Tak apa Farah, kita ni kalau orang yang cantik ni memang orang sengaja. Ada je orang tak puas hati. As long as you happy, you bahagia, that's it. Nampaknya kita pun dah lah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sebab tengok saya daripada awal sampai akhir. Macam mana? Puas hati ke tak dengan cerita panas hari ini? Kalau tak puas hati, marah, boleh tulis #MelodyTV3 dekat Twitter ataupun di Instagram anda. Follow Instagram Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Abi nak cakap pada semua yang tengah bersonok keluar ni, ingat jaga diri baik-baik. Kita belum selesai lagi ni. Kita masih lagi kena berhati-hati dan disiplin. Kalau siapa yang belum ambil vaksin tu, silalah pergi ambil vaksin cepat-cepat. Kita kena putuskan rantaian ini. Kena disiplin. Okey? Jadi kita jumpa pada minggu depan bersama dengan saya, Nabila
Huda dalam Melody. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Adios amigos.